pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan beribadah dengan bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai, sejahtera, dan kuasa dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Allah kita dengan pujian mulia bagi namanya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biar ya Tuhan di pagi hari ini kami mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang tolong kami bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan yang menolong kami untuk bisa melihat dan merasakan akan kasih-Mu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita banyak sekali dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, entah dengan sengaja atau tanpa sengaja. Mari Bapak Ibu kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita dengan pujian Yesus bayar semua. Kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan jujur di hadapan Tuhan akan setiap kesalahan dan dosa kita. Mazmur 25 ayat 11 dan 18 berkata demikian. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seruan yang dinyatakan oleh pemazmur yang menggambarkan bagaimana perbuatan dosa-dosa telah menyengsarakan kehidupan. Begitu pula ya Bapa bagi kami semua. Biarlah Engkau memberikan kepada kami kepekaan dalam hati kami. Kalaupun kami tidak mengalami sengsara secara fisik, tapi biarlah secara kejiwaan, secara rohani, kami sangat merasakan tersiksa di hadapan-Mu. Oleh karena ya Bapa, dosa-dosa belum diselesaikan di hadapan-Mu. Karena kami belum mengaku di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau membukanya dan kami dengan tidak malu untuk mengaku di hadapan-Mu. Karena kami sadar satu hal, Engkau adalah Maha Pengampun dan sudah menyediakan keselamatan itu kepada kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab itu Bapa, kami mengakui segala perbuatan dosa kami, baik yang tidak terlihat ataupun yang terlihat. Terlebih lagi yang kami lakukan dalam perbuatan kami ataupun dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih dengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku milikmu, aku milikmu, Engkau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu.
Tuhan sungguh telah mengampuni hidup kita semua dari dosa kesalahan. Mari kita nyatakan dengan kehidupan baru lewat Roma 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, Berikan Ku Hati. Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bersyukur Bapa, kami dikumpulkan kembali dalam ibadah ini. 神啊，我们谢谢你在今天早晨的崇拜当中，再次使我们大家可以见面。 Kami sudah menyiapkan seluruh hati kami 我们已经预备了我们整个心灵， lewat seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai sekarang ini. 透过今天的聚会，从始至终。 Sehingga ya Bapa, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan bekerja menolong kami. 以及我们相信你的圣灵要在我们当中来帮助我们， Memimpin juga kedua hamba-Mu. 也再次求你带领你两位仆人， Sehingga kami semua bisa memahami kebenaran yang Tuhan mau.
好，让我们大家可以明白神你要我们所听的道。 Terima kasih Bapa. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告乃是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6. 今天我们要翻开的经文是在约翰福音第6章 Ayat 1 sampai 15第1节到第15节， akan dibacakan lebih dahulu dalam bahasa Mandarin ayat 1 sampai 7 dan kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们中文从第1节念到第7节，以后接下来用印尼文来念。约翰福音第6章第1节到第7节如此说：这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海，有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，耶稣举目看见许多人，就对腓力说：我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点，也是不够的。 Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们读经到此为止。凡是度了神的话，在生命当中实行神的话的人，是一个有福的一个人。 Saudara, kita akan belajar tema memberi untuk memberkati. 那么今天我们要思考一个题目，就是赐予成为祝福。 Saudara, kalau kita membaca Injil, maka semua Injil memperhatikan peristiwa mujizat. 那么若是我们看整个四福音书，那么我们就会发现4本福音书就那么的着重这个神迹。 Dan Rasul Yohanes lebih khusus lagi secara detail mengungkapkan peristiwa mujizat itu. 那么在约翰他更加的仔细的在那边讲述这个神迹， Supaya saudara dan saya belajar, artinya memberi untuk menjadi berkat. 那么好让你我大家，让我们学习赐予成为祝福。 Karena itulah saudara menjadi ciri khas dari Injil Yohanes. 所以就成为约翰福音的一个特征的地方。 Dia memilih setiap peristiwa mujizat. 那么他就是选择每一个事件所发生的神迹， Sehingga peristiwa mujizat yang dicatat di dalam Injil Yohanes lebih sedikit dibandingkan dengan 3 Injil yang lain. 那么以至于在约翰福音里面所记载的神迹，如果跟别的福音书来比较，就比较少了。 Tetapi detail rincian-rincian dari Injil Yohanes lebih banyak dibandingkan Injil yang lain. 但是呢，在约翰里面所记载的，比别的福音书记载的更加的仔细。 Seolah mau menunjukkan ini saksi-saksi mata yang tidak bisa dibantah. 那么就好像要对众人说，这是不可以驳倒的那些见证人。 Sehingga saudara, ketika orang meragukan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, 以至于当众人在那边怀疑主耶稣所行的神迹的时候， dia tidak bisa berkata apa-apa karena saksi matanya sangat jelas. 所以他不能够在那边反驳，因为这个见证人那么的清楚， Dan detail dari rinciannya juga tegas. 而且事件的发生的详细情形也是那么的坚强。
Dan kita harus menyadari satu hal. 那么有一样事情我们必须要领会到， Injil memiliki kedalaman teologis. 福音呢，在这个神学上，那么它有很深的神学含义。 Sebab dari situ sudah memberikan informasi tentang maksud Yesus di balik semua mujizat. 因为从这些神迹当中，让我们可以明白，在这些神迹当中，神的所要讲述的事件， Saya sangat menyayangkan dengan banyak orang Kristen sekarang ini. 它的意义是什么？那么就我感到很可惜，现今的基督徒呢， Oleh karena hanya sekedar percaya mujizat. 因为他们只有相信神迹， Dan kalau ada ibadah-ibadah mujizat, 那么若是有行神迹的聚会， banyak berbondong-bondong datang. 就会有很多人他们拥挤的来参加， Bahkan orang yang belum percaya Tuhan pun berbondong-bondong datang. 甚至有许多还没有信主的人，他们也是拥挤的来参加这个神迹聚会。 Tanpa pernah memahami Injil dengan baik. 他们没有好好的明白真正的福音的含义。 Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap peristiwa mujizat ada ajaran teologis yang harus dipegang erat. 他们完全不明白，在每一个神迹的背后，有那个神要我们达到要明白的这个意义是什么。 Karena itu sudah pasal yang ke-6 mujizat ini pun Injil Yohanes menyatakan ada maksud Yesus dengan 所 semuanya. 以呢，在第6章里面，在这里约翰所讲述的是让我们可以明白，在这个神迹背后，神的用意是什么。 Dan ketika orang banyak melihat mujizat itu, 当很多人在那边看见神迹的时候呢， ingin memaksa Yesus dijadikan raja. 他们要强迫耶稣做王， Yesus tidak mau mengikuti kehendak mereka. 耶稣不要遵从他们的意思。 Saudara, disinilah terjadi suatu ketegangan. 所以在这里有一个很紧张的气氛出现 Seolah-olah 了， menjadi suatu kontradiksi. 就好像有一点矛盾的事件发生。 Memang Yesus menyajikan mujizat yang luar biasa. 不出那个时候，耶稣在那边显明那个很特别的一个神迹， Tetapi Yesus tidak mau dijadikan raja. 但是耶稣却不要使他成为王。 Yesus tidak mau mujizatnya dieksploitasi oleh orang banyak. 耶稣也不盼望让许多人在那边把他的神迹完全爆发出来。 Tetapi Tuhan Yesus ingin setiap orang yang sungguh-sungguh mengerti menangkap pelajaran yang harus didapat. 但是耶稣很盼望，就是透过这些神迹，让他们可以从中吸取教训。 Saudara, memberi untuk memberkati. 那么呢，我们在那边这个赐予为要的祝福， Inilah tema kita pada hari 这 ini. 是我们今天的这个题目的。 Saudara, Tuti. kita bisa mendapatkan apa? Pelajaran apa dari tema ini? 那么从这个题目里面，我们可以从中学习什么功课呢？ Melalui peristiwa mujizat, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang lebih ini. 透过耶稣行的神迹，就是行这个神迹，使5000人吃饱。 Yang pertama, 第一点呢， hati yang tulus atau rela. 一个真诚愿意的心。 Saudara, Injil sering mencatat 福音书常常记载， mereka yang tulus hati, 那些诚信的人， walaupun terpinggirkan, 虽然他们被众人排挤， dianggap orang kelas 2, 别人把他当作二等公民， tetapi justru yang sering dipakai oleh Tuhan. 但是耶稣常常用的那些人呢， Saudara, banyak sekali Injil mencatat hal itu. 就是这些人。那么福音很多在那边记载这样的事情， Seperti orang kusta, 好像那些麻风病的人、 seperti perwira Romawi, 百夫长， seperti juga janda yang miskin, 还有那个穷寡妇， seperti juga perempuan yang pendarahan. 还有患血肉病的妇 Saudara, 人。 banyak sekali orang-orang warga kelas 2 yang terpinggirkan. 有那些被人排挤的那些二等公民， Namun mereka memiliki hati yang tulus kepada 但 Tuhan. 是因为他们拥有对神一个真诚的 Dan 心， itulah yang dipakai oleh Tuhan. 神就使用这些人。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 所以 Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Saudara, ini bukan merupakan suatu prasyarat. 这不是一个条件性的， Tetapi Tuhan yang memang melihat sampai kedalaman hati orang. 但是是神在那边看到人心灵深处的一切。 Karena itu ada anak kecil 所以有小孩子 yang memiliki 5 roti jelai 在这里，他们拥有这个5个饼， dan 2 ikan. 还有2条鱼， Dan itulah yang mau dipersembahkan kepada Yesus. 这是他要献给耶稣的东西。
Seorang anak kecil yang sebetulnya tidak ada isinya termasuk warga kelas 2. 一个小孩子好像列入二等公民一样。 Saudara, mari kita lihat 我 bersama-sama. 们再来看， Ada salah satu murid yang terkenal ketulusannya. 有一个门徒我们在那边看到他那么的单纯的心， Yaitu Andreas. 就是安德烈。 Andreas adalah orang yang tulus bekerja bagi Tuhan. 安德烈是一个那么单纯为主工作的一个 Dan 人， dia adalah murid yang pertama dari Tuhan Yesus Kristus. 他是主耶稣基督的第一个门徒， Dan sekaligus dia mengajak Petrus untuk ikut Yesus. 他也带领彼得，叫彼得来跟随耶稣， Saudara, orang yang sangat tulus sekali. 是一个很单纯的一个人。 Dan dia yang menemukan anak kecil yang membawa roti jelai dan ikan. 他也是找做这个带5个饼和2条鱼的小孩， Saudara, karena itulah dari sini kita bisa melihat 所以从这里我们可以看见， ketulusan itu boleh ditularkan kepada orang lain. 一个单纯的心可以传染给别人， Supaya orang lain itu juga rela mengikut Tuhan. 好让别人也可以在那边甘心情愿的来跟随主。 Saudara, yang sering terjadi adalah hal yang buruk yang kita tularkan kepada orang lain. 但是我们常常传染给别人的是那些不好的习惯， Biasanya saudara iri hati menular kepada iri hati. 平常的就是妒忌的心传染给另外的人， Marah menularkan kepada orang lain jadi marah 生气也让别人在那感染了这个事情， dan sebagainya. 还有其他 Hal-hal yang buruk yang lebih cepat menular. 一些坏的习惯呢，常常会很容易感染别人。 Tetapi saudara, hal-hal yang baik seringkali sulit sekali untuk menular dengan cepat. 但是呢，好的习惯我们却很难在那边很快的把它感染给别人。 Mengapa? 为什么呢？ Karena hal-hal yang baik itu harus dibangun. 因为呢，那些好的事情呢，我们必须在那边去造就人。 Saudara, kita orang berdosa. 我们是罪人， Kita lebih gampang, lebih cepat berbuat dosa. 我们很容易倾向于犯罪。 Karena itu kalau kita harus berbuat baik, 所以，若是我们要在那边做出好的行为来， kita harus berjuang melawan dosa yang ada dalam diri kita. 我们必须要努力在那边去胜过里面的罪恶。 Nah, saudara, Andreas ini sangat unik sekali. 安德烈他是一个很别致的一个人， Dia mampu untuk menularkan ketulusan kepada orang lain. 他能够把这个单纯的心感染给别人， Seperti dia menularkan kepada Filipus. 就好像把这个习惯呢也传给腓力， Dan Filipus menularkannya kepada Nathanael. 那么腓力也传给这个拿但业。 Dan Yesus akhirnya memuji Nathanael. 结果呢，耶稣也在那边试验这个拿但业， Inilah orang Israel sejati. 这是真以色列人， Di dalamnya tidak ada kepalsuan. 在它里面没有这个虚假。 Berarti saudara, Nathanael juga adalah orang yang tulus hati kepada 表示 Tuhan. 说，拿但业也是一个在神面前单纯的一个人。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， Orang yang memiliki hati yang tulus dan rela. 那么一个拥有在神面前 yang 单纯的心的 Yang 人， lebih sering dipakai oleh Tuhan. 他甘心情愿，那么呢，神就很容易在那边使用这个人。 Dan biasanya Tuhan memakainya dalam hal-hal yang luar biasa. 常常神就是使用他们在特别的事件里 Dan 面， menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 让这些事件能够能够带来荣耀神的事情。 Saudara, mengapa orang yang tulus hati? 为什么一个单纯的心呢？ Karena Tuhan juga tulus hati. 因为神也是一个单纯的一个人。 Tulus hati itu artinya murni. 单纯的意思就是很单纯的、很纯洁的， Tidak ada motivasi yang buruk. 没有别的不好的这个习惯， Tidak ada motivasi untuk memuliakan diri sendiri. 没有在那边要荣耀自己的一个心， Tidak ada motivasi yang bermacam-macam. 没有诡诈的心。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐 Kalau 妹们， saudara mengenal seorang pelukis, 若是你认识一个美术家， itu dia melayani, dia membuat karya pada abad 19. 当他在19世纪的时候完成他的作业的时候， Dia orang Perancis. 他是这个法国人， Saya tidak tahu cara membacanya. 我也不知道怎样去念。 Namanya Gustave Doré. 他的名字叫 Gustave Doré。 Saudara, Gustave Doré ini terkenal sekali.
那么 Gustav Dorr 这个人是很出名的一个人， Dia sering melukis beberapa peristiwa-peristiwa di Alkitab. 那么他也常常把圣经当中的几个事件在那边描绘出来。 Dan pada waktu dia mulai melukis wajah Yesus, 当他在那边画耶稣的像的时候呢， saudara, kemudian temannya datang. 他的朋友来， Lalu temannya itu sangat menyukai lukisan mengenai wajah Yesus. 那个朋友呢就很喜欢他描绘耶稣的像的这个图画， Dan temannya ini sangat kagum. 他的朋友也是感到多么的敬仰他。 Lalu saudara, kemudian temannya ini bertanya, 结果他的朋友就问他 Tuhan, kenapa kau pandangi aku seperti itu? 先生啊，你为什么看我看的这样子呢？ Aku ingin melihat kesan dari wajahmu. 我要从你的面上看你所留下的印 Saya 象。 pikir kamu pasti menyukainya. 我相信你一定很喜欢他。 Ya, saya sangat menyukainya. 他说：“是的，我喜欢他。” Lalu apa yang dikatakannya? 结果他怎样回答呢？ Tahukah kalian? 你知道吗？ Kalian tidak akan bisa melukis wajah Yesus seperti itu, kecuali kamu mencintainya. 你不能够在那边用这样的描绘来去描绘主耶稣，除了你真正的爱他， Hanya dengan sungguh-sungguh mencintai Yesus, 你真正的爱耶稣，你才能可以描绘他， yang kau bisa melukisnya demikian baik. 你才可以那么好的去描绘耶稣的像。 Gustav Dorr ini sangat terkenal dalam lukisan-lukisannya. 那么 Gustav Dorr 在他的这个画作上是一个很出名的一个人， Dan dia sungguh-sungguh melukis beberapa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. 他真的在那边描绘在圣经当中的很多事件。 Dan lukisan-lukisannya menjadi salah satu lukisan-lukisan yang terkenal di dunia. 他的图画呢就成为世界名画， Karena pelukis ini juga mencintai Alkitab. 因为这个图画家呢，他也是真的爱圣经的一个人。 Saudara, hanya orang yang mencintai Tuhan, dia mencintai Alkitab. 只有那些真正爱主的人，他才真正的爱圣经。 Dan dengan mencintai Alkitab, dia mencintai Tuhan lebih dalam lagi. 因此他爱圣经，他就更深一层的来爱耶稣。 Dan dengan demikian dia bisa lebih mengerti semua peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. 也让他可以真正的明白在圣经里面的所有发生的 Dan 事 dia 件 bisa，menangkap kehendak Tuhan di dalamnya. 他能够从中可以抓住其中的含义 Dia 和旨 bisa 意， menangkap maksud Tuhan dari semua peristiwa-peristiwa mujizat. 他能够明白在事件当中神的目的是什么。 Saudara, hati yang tulus, hati yang rela. 一个单纯的心，甘心情愿的心， Hati yang demikianlah yang bisa berdekat dengan Tuhan. 这种心才能够让他亲近神， Karena tidak ada motivasi yang jelek. 因为没有别的动机， Karena Tuhan itu murni, Tuhan itu suci. 因为神是单纯的，是圣洁的， Tidak ada satu titik noda pun di dalam hati Tuhan. 在耶稣的心中没有一点的瑕疵。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹们， Dan Andreas bisa menemukan seorang anak kecil. 安德烈他能够找着一个小孩， Anak kecil yang juga masih tulus. 一个很单纯的一个小孩， Dia rela memberikannya kepada Yesus. 他很甘心情愿的献给耶 Dan 稣， tidak terduga persembahan yang kecil ini menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih. 所以超出他料想以外，那么他所献上的微小的奉献，能够带来一个很大的祝福。 Dan Tuhan Yesus juga sangat menghargai anak kecil. 主耶稣也那么的尊重小孩子， Sampai dia berkata, 甚至他说， hanya orang yang seperti anak kecil lah yang memiliki kerajaan surga. 只有好像小孩子的人才能够进天国。 Karena itu saudara, guru-guru, satu kali ada seorang guru di sebuah sekolah di Jerman. 那么有一天呢，在德国有一个教师， Saudara, sangat heran sekali guru itu kalau datang selalu yang memberi hormat kepada muridnya dahulu. 每一次这个很奇怪的这个老师，每一次来见同学小同学的时候，那么他先向他们
献一个4行礼给他们。 Saudara, beda dengan zaman sekarang kelihatannya. 跟现在的学校情况不一样。 Saya dulu ingat saudara, kalau guru datang semua hormat kepada guru. 那么我记得我过去念书的时候，如果老师来了，那么所有的学生在里面对他行礼， Itu juga bagus. 这也是好现 Itu 象， namanya kita menghormati pendidik kita. 表示说我们在那边尊重那教育我们的人。 Tetapi saudara, di Jerman ini ada seorang guru yang selalu menghormati muridnya dahulu. 但是在德国有一个教师，他先尊重他的学生， Loh, lalu kemudian ditanya, 结果呢，有人就问他， mengapa engkau menghormati murid-murid? 为什么你必须要在那边尊重这些学生呢？ Guru ini menjawab dengan satu kata. 那么这个老师呢，他就回答了一句话， Siapa tahu dari antara murid-murid saya ini 他说呢，谁知道在我的这个中学生当中， akan ada murid yang menjadi orang besar. 要在他们当中有一个很出名的人物出现， Orang yang akan menjadi pemimpin. 成为一个领袖。 Dan disitulah saudara, dari guru inilah muncul seorang pemimpin reformasi yang namanya Martin Luther. 那么就是从这些小孩子身上出现了一个改革家，就是马丁路德。 Ini berbeda dengan waktu Thomas Alva Edison sekolah. 跟这个Edison 当他念书的时候不一样， Saudara, karena anak ini dianggap hiperaktif 因为呢，老师觉得他那么的很爱动， dan mungkin juga mengalami sedikit gangguan dengan pendengarannya. 他的这个爱迪生呢，他的耳朵也是有问题， Sehingga Edison ini tidak bisa menangkap pelajaran dari gurunya. 所以呢，这个爱迪生他不能够抓住老师所讲的课， Sampai gurunya betul-betul putus asa 结果呢，造成老师感到很 dan 失望， mengeluarkan muridnya. 结果呢，就开除这个学生。 Mamanya memohon-mohon supaya tetap bisa sekolah. 那么妈妈就要求让这个孩子仍旧可以上学， Tetapi tidak diperbolehkan. 但是学校却不许可。 Akhirnya mamanya bertekad. 结果妈妈就下决定， Saya akan mendidik anak saya sendiri. 我要自己去教导我的孩子。 Lewat ketekunan dari seorang ibu. 结果呢，靠着这位母亲的这一个恒心， Akhirnya Thomas Alva Edison menjadi salah satu penemu besar untuk kita semua. 爱迪生就成为一个世界出名的一个发明家。 Penemuannya sekarang kita bisa nikmati bohlam lampu. 他的这个发明就是好像电灯泡、电雪。 Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹们， Hati yang tulus. 一个单纯的心， Hati yang mau dipakai oleh Tuhan. 愿意被主使用的心， Hati yang tidak punya motivasi buruk apapun. 没有别的动机的心。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 主内， Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Karena 妹们， itulah anak kecil ini dipakai oleh Tuhan. 所以这个小孩他被神使用， Saudara-saudara, dengan hati yang tulus, 所以呢，因着他有这个单纯的心， maka dia mau memberi seutuhnya. 他愿意完整的完全献上。 Saudara, orang yang kalau hatinya setengah-setengah, 一个人如果他有的是半信半疑的人， dia tidak akan memberi seutuhnya. 他不会一个完整的奉献的。 Sebab itulah karena tulus hati, 所以呢，因着他单纯的心， dia beri semua. 他完全的献上。 Dia punya 5 roti dan 2 ikan. 他有5个饼2条鱼， Saudara, 5 roti 2 ikan diberikan semuanya. 他就把这个5个饼2条鱼完全的献上。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， sampai kemudian kita perhatikan, sebelumnya murid-muridnya sangat menghitung. 其实呢，我们发现了门徒们在那边计算， Persembahan dari anak kecil ini sebetulnya hitungan manusia terlalu kecil dan tidak berarti. 其实呢，这个小孩所奉献的，按照人的计算是一个很小的数目，没有没有意义的这个奉献。 Muridnya sudah ngomong sebelumnya. 期间呢，门徒们已经献说了200 dinar pun tidak cukup. 20两银子来买食物都不够的。 Kalaupun bisa membeli roti seharga 200 dinar. 如果真的可以用这个20两银子来买饼的话， Dan itu harus dipotong-potong jadi kecil. Sehingga setiap orang hanya dapat potongan kecil saja. 所以必须把它切成小块，每一个人只能够得做一个小块而已。 Saudara, 200 dinar itu artinya apa? 20块银子什么意思呢？ 1 dinar itu 1 hari orang kerja. 那么呢
1000银子呢，就是一个人1天的工资。 Berarti orang pada waktu itu dibutuhkan 200 dinar lebih. 所以表示说，一个人他需要20块银子， 200 hari kerja lebih. 他必须要200天时间工作才能 So 得到的。 200 hari lebih orang bekerja. 他必须要工作200多天才可以得到工资。 Namun saudara, kehendak Tuhan bisa memakai semuanya. 但是呢，神旨意能够使用所有的一切。 Dan Tuhan tidak mau mengikuti kehendak orang banyak. 神不要按照人的意思而做。 Saudara tahu apa itu sebutan roti jelai dan ikan? 你知道吗？这个饼和鱼呢，到底什么意思呢？ Saudara, roti jelai itu dianggap sebagai rotinya orang miskin. 那么在这里指的饼呢，是一个贫穷人所吃的饼。 Bahkan di dalam tradisi Yahudi, roti jelai itu dianggap hanya untuk layak dimakan oleh hewan. 甚至于呢，按照他们的传统来说呢，这个饼呢，只是可以给动物吃的饼。 Jadi betul-betul saudara, ini adalah pemberian dari orang yang tidak punya. 所以呢，这个所献上的这个饼呢，是一个贫穷的人所献上的东西。 Saya ingat pada waktu janda miskin memberi 2 peser uang. 那么我记得呢，当穷寡妇在那边奉献2个银钱的时 Itu 候呢， mungkin cuma hanya untuk jajan, 可能是他的零用钱， bukan untuk makan. 不是用来吃的。 Saudara, persembahan yang memang kelihatannya kecil, 这个小小的奉献呢， dipersembahkan semuanya untuk 就把 Tuhan. 它完全的奉献给主耶 Saudara 稣。 tahu ikan yang disebut di sini? 你知道吗？在这里所指的鱼呢， Ini bukan ikan yang besar. 不是一条大的鱼， Ini ikan yang kecil. 是个小小的鱼。 Kemungkinan menurut penafsir ini ikan yang dijadikan seperti acar saja. 那么可能是好像那个用来做舔料的那些。 Jadi saudara, roti jelai yang ditumpuk dengan diapit, roti jelai mengapit ikan kecil. 就是这个饼这个把它中间架了这个小的鱼， Dan ikan itu pun sifatnya seperti acar saja. 它就是好像这个果子架在里面的果子的一样。 Mungkin kita berkata demikian. 可能我们会说， Ya kan itu harganya nggak seberapa. 这价钱是不太重要的。 Sehingga kalau dia beri semuanya ya itu nggak apa-apalah cincai. 如果他完全奉献，那是无所谓，小数目啦。 Tapi saudara, kita tidak boleh menghina itu. 但是我们千万不要在那边去轻看它。 Buktinya janda miskin yang memberikan 2 peser uang pun dihargai begitu besar di hadapan Tuhan. 我们看见当那个穷寡妇奉献2个小钱的时候，那耶稣那么尊重他所献上的， Karena dengan tulus hati maka memberi semuanya. 因为他诚信的奉献，他完全的奉献。 Saudara, mari kita lihat diri kita. 让我们这个时候来看我们自己。 Kalau kita punya uang, 如果我们今天有钱， mungkin kita anggap saja kita punya uang 10.000. 可能我们说我们有1万吨， Ya, kita bersembahkan untuk Tuhan. 我们奉献给主。 Ternyata orang tersebut adalah orang miskin. 原来这个奉献的人是一个穷的人， Dia berikan 10.000. 他奉献1万吨， Yang sebetulnya sangat berharga. 其实呢是一个很贵重的、 Mungkin 宝贵的， kalau sekarang mungkin bisa untuk 3 kali makan, saudara. 可能现在可以3次用来吃。 Mungkin makan dengan makan istilahnya kita sebut roti kucing begitu. 那么可能呢，我们吃那个廉价的那个饼干， Ya 3.000-an, 3.500 bisa 3 kali makan. 3000多等的这个饼干，它能够3次吃， Mungkin beda dengan kita yang punya uang banyak. 跟拥有很多钱的人不一样。 Mungkin kita bisa makan di restoran. 可能我们可以在餐厅里面吃， Satu orang mungkin bisa habis 100.000. 一个人可能可以吃100多千的食物。 Tetapi saudara, kita yang betul-betul sangat kaya, apakah kita mau memberikan seutuhnya bagi Tuhan? 但是我们称为有钱的，是否我们愿意完整的完全献上呢？ Kita tidak boleh menghina pemberian yang sekecil apapun. 我们千万不要轻看那微小的奉献。 Saudara yang dikasih oleh 主 Tuhan. 内，亲爱的弟兄姐妹们， Yang jelas Tuhan melihat, 很清楚的，神耶稣在那边看， Tuhan melihat ketulusan hati anak kecil itu. 神在那边看这个小孩这个单纯的奉献， Ketulusan hati itu membuat
anak kecil itu memberi semuanya. 这个单纯的心呢，造成这个小孩愿意完全的奉献。 Walaupun semuanya itu nilainya kecil. 虽然呢，他所献上的一切这个价值是很小的， Tetapi bagi anak kecil itu roti jelai dan ikan itu sangat berharga bagi. 但是呢，对这个小孩来说，这个饼和鱼对他来说是很宝贵的东西， Maka dia berikan semuanya. 所以呢，他就完全的奉献给耶稣。 Saudara, pemberian yang tulus dan utuh itu 一个呢，单纯的奉献呢， akhirnya berdampak lebih luar biasa. 结果呢，带来一个很大的影响， Memberi makan kepada 5.000 orang lebih. 供养了5000多人吃饱， Bahkan banyak kelebihannya. 甚至还有很多的 Kumpulkan 留下的 semuanya.。所以耶稣就吩咐他们把那一些剩下的饼把它收集起 Dan 来， terkumpul 12 bakul. 收集了12篮的。 Dan Tuhan mengajar satu Bing. hal. 主耶稣教导一样的事情， Kumpulkan semuanya. 把这些饼干收集起来， Tidak boleh ada yang disia-siakan. 不可以践踏它。 Semuanya harus menghargai pemberian Tuhan. 所有的人应该尊重神所赐予的。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Pada abad ke-17, 在第17世纪的时候， ada seorang pengkhotbah Jerman 在德国有一个布道家， namanya August Frank. 他的名字叫August Frank。 Saudara, dia yang menjadi pelopor mendirikan panti asuhan 那么他就是一个开始建筑孤儿院的一个 yang 人， dikhususkan bagi anak-anak yang terlantar yang tidak punya rumah. 特别给那些流浪的孩子，没有无家可归的孩 Yang 子， mungkin juga sudah ditinggal oleh orang tuanya. 可能是被父母亲所抛弃的那些孩子。 Nah, saudara, biasalah Frank ini sering melayani Tuhan. 这个 Frank 呢，常常在那边服侍神， Dan dia saudara juga berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membantu anak-anak di panti asuhannya. 他也是在那边设法筹款，在那边去帮助那一些孤儿院的孩子。 Suatu hari saudara ada seorang janda miskin 有 datang 有一 kepadanya. 天呢，有一个穷寡妇来到他们当中。 Janda ini adalah seorang Kristen. 这个寡妇呢是一个基督徒， Dia mengetok pintu 他就 panti asuhan. 敲这个孤儿院的门， Lalu kemudian berseru, 结果呢，他就说 Tuhan, 先生啊， bolehkah engkau memberikan aku sebuah koin emas? 你可以给我一块金子吗？ Tolonglah saya. 一磅的银子，那么你来帮助我， Saya membutuhkan sekali. 我很需要它， Saya membutuhkan untuk kehidupan saya. 我要用来这个钱用来养生。 Sudah, tapi Agus Frank ini juga kebingungan. 那个时候，这个 Frank 呢，他也感到很彷徨。 Dia juga butuh untuk mengongkosi, memelihara anak-anak yang terlantar ini. 他也需要去帮助那一些流浪的孩子。 Bagaimana ini? 那么怎么办呢？ Memberikannya kepada seorang janda miskin 给这个穷寡妇吗？ atau memelihara ratusan anak-anak di panti asuhannya? 或者是养活那一些在孤儿院的孩童？ Saudara, janda ini sampai menangis. 这个寡妇在那边哭起来。 Saudara, akhirnya Frank berkata kepada janda ini, 结果呢 ，Frank 就跟这个寡妇说 tunggu sebentar, ：“你等一下， saya mau masuk ke dalam. 我要先进到里面， Saya mau berdoa kepada Tuhan. 我要先向神祷告。” Akhirnya saudara, Agus Frank ini berdoa di ruangan khususnya. 结果呢，Agus Frank 就在他的这个特别的房间祷告。 Lalu setelah Agus ini berdoa selesai, 那么他祷告完毕以后呢， dia merasa damai sejahtera untuk memberikan uang emasnya kepada janda ini. 他就觉得呢受感动，要把这个金子给这个穷寡妇。 Dia tidak tahu nanti bagaimana dengan anak-anak di panti asuhan. 他也不知道以后要怎样去养活这些孤儿院的孩童， Tapi yang jelas, 但是很清楚的呢， Agus Frank merasa sejahtera untuk memberikan uang emasnya kepadanya. Agus Frank 他感到，如果我把金子给他，他感到很很平安。 Kiranya uang ini berguna bagimu. 但愿这个金子呢对你有意义、有用处。
Agus percaya, Frank percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup buat anak-anak panti asuhannya. Agus 他也相信，上帝要顾念、要供养孤儿院的那些孩童的生活费用。 Hari pertama lewati, persediaan makan untuk anak-anak mulai berkurang. 第一天过去了，孩子吃的东西越来越少了， Saudara mulai timbul saudara kegelisahan. 开始心中充满了挂虑。 Mungkin semua orang bisa mengalami hal itu. 可能我们自己也是会有这个经验的， Namun saudara tak terduga. 但是呢，超出他所想的。 Saudara, pada hari yang kedua, 第二天呢， saudara, ada seorang wanita yang tiba-tiba memberikan persembahan untuk panti asuhan tersebut. 有一个妇人呢，她来就奉献金钱给这个孤儿院。 Saudara, tidak terduga bantuan itu. 那么这个是料想不到的事情发生， Bahkan pada hari yang sama, 甚至于在同一天， tiba-tiba ada orang mempersembahkan 12 koin emas kepada Agus Frank untuk panti asuhan tersebut. 也有人奉献12块金子给这个孤儿院。 Saudara, dia makin betul-betul terkejut sekali. 他感到多么的惊奇， Dan bahkan saudara, dia tidak terpikir kemudian datang kembali bantuan. 结果呢，那些这个赞助的这个人呢，赞助的那些赞助的金钱呢，很多的寄来了。 Seorang pangeran dari Jerman, 在德国一个王子， namanya Van Wettenberg. 他的名字叫法登沃， Van Wettenberg memberikan 500 koin emas kepada Frank untuk panti asuhan. Frank 呢，他也在那边奉献了500块金子给这个孤儿院， Jadi saudara, luar biasa sekali. 所以那么的奇妙的， Dia cuma memberikan 1 koin emas 他只有给这个穷寡妇1块的金 yang 子。 sebetulnya memang diperlukan untuk anak-anak di panti asuhan. 其实那个时候1块金子是他很需要的，他要供养孩童们的需 Dia 要， berikan kepada janda itu. 他就给了那个穷寡妇。 Mereka hidup bersandarkan kepada apa yang ada pada waktu itu. 他们就以他们剩下的钱在那边去过活， Tapi percaya akan pimpinan Tuhan. 但是他却相信神的带领。 Akhirnya 2 hari kemudian, 结果2天以后， diawali dengan persembahan seorang wanita. 先有一个女人的奉献开始， Kemudian diikuti lagi dengan seorang wanita juga dengan 12 koin emas. 结果呢，也有另外这个妇人在那边奉献12块金子， Dan akhirnya diakhiri dengan pangeran yang memberikan 500 koin emas. 结果呢，也是有这个王子在那边奉献500块的金子， Luar biasa sekali. 所以那么的奇妙， Saudara, hati yang rela 一个甘心情愿的心， memberi sepenuhnya, 完全的奉献， tidak hitung-hitungan kepada 他 Tuhan. 没有对神斤斤计较， Tuhan akan berkati. 神要祝福。 Saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， tapi saya heran dengan ahli-ahli penafsir Alkitab. 但是呢，我很奇怪，发现很多的解经家， Khususnya mereka yang tidak percaya mujizat di dalam Alkitab. 特别是那一些呢，不相信圣经是神迹的那些 Khususnya 人， mereka yang disebut dengan kaum liberal. 就是自由派的人， Mereka menganggap saudara ini bukan mujizat. 他们说这不是神迹。 Yesus lewat persembahan dari seorang anak kecil ini. 透过这个小孩子的奉献呢， Lalu Yesus mengucap syukur. 耶稣就感谢， Seolah-olah mimpin doa untuk makan. 就好像在那边带领谢饭祷。 Melalui ini kemudian semua orang mengambil makanannya sendiri-sendiri. 结果呢，透过这个事件呢，所有的人就把他们所带的食物拿出来。 Jadi orang liberal tidak menganggap ini mujizat. 虽然那些自由神学派的人不以为这 Ini 个是 cuma 神迹， hanya membuat perasaan gak enak semuanya keluarin bekal makanan. 只有让那些人不好意思，结果把他的东西也拿出来吃。 Tapi Alkitab menyatakan ini mujizat. 但是圣经却说这个是神迹， Buktinya apa? 怎样证明呢？ Terkumpul 12 bakul sisanya. 剩下的有12篮的饼。 Saudara, kalau semuanya membawa, 如果所有的人都带的话， bagaimana bisa terkumpul 12 bakul? 怎么能够有12篮的剩下呢？
Kalau semuanya membawa 如 makanan, 果所有的人都带食物来的话， pasti hanya membawa untuk dirinya sendiri, bukan? 当然他只有带他自己吃的而 Seperti 已， anak kecil ini, 就好像这个小孩一样。 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu cuma hanya cukup untuk makan bagi dirinya sendiri. 5个饼2条小鱼，只有足够他自己吃的， Tidak mungkin bisa mengumpulkan sisanya 12 bakul. 那么不可能就有剩下的12篮的饼。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 诸位亲爱的弟兄姐妹们， seperti penafsir liberal menafsirkan Yesus berjalan di atas air. 就好像那些自由神学派的人，他们在那边解释这个耶稣走在水面上的 Itu 事件。 Yesus bukan berjalan di atas 耶 air. 稣不是走在水面上，哎， Yesus berjalan di tepi pantai. 他是在水边上走， Yang dilihat oleh murid-murid dari kejauhan. 海边上走，门徒们从远的地方来看。 Tetapi penafsir liberal tidak bisa menafsirkan satu hal lagi. 但是呢，这个自由神学派呢，他却不能够解释另外的一个神迹。 Bagaimana mungkin Yesus berjalan di tepi pantai, Petrus mau ikut berjalan tapi tenggelam. 就是呢，当他走在水边上的时候，那么呢，彼得又更做，但是呢，他却沉下去了。 Saudara, begitu pula dengan di sini. 同样的，在这里也是如此。 Bagaimana mungkin kalau semuanya membawa makanan, 若是所有的人都带食物吃， lalu terkumpul 12 bakul penuh lagi. 那么就收集了12篮的东西， Saudara-saudara 剩下的饼 yang。 亲爱的 dikasih oleh 弟兄姐妹们， Kita semua harus melihat Alkitab dengan hati dan pikiran yang jernih. 我们必须要有一个清晰的头脑来去看圣经。 Bahwa anak kecil ini bersama dengan murid-murid yang tulus hati. 这些孩子，这些门徒们跟那些诞诚的人呢， Dan kemudian memberi seutuhnya kepada Tuhan. 他把所有的这个献上， Sehingga menjadi berkat bagi orang banyak. 结果呢，成为众人的祝福。 Maukah kita belajar? 今天你是否愿意学习呢？ Yang penting tulus hati dulu. 最要紧的就是有一个单纯的心， Lalu beri seutuhnya untuk Tuhan. 完全的奉献给主。 Dan Tuhan akan memberkati menjadi berkat bagi banyak orang. 神要祝福，让你的所献上的那个成为多人的祝福。 Kiranya Tuhan memberkati firman. 愿神祝福他的话语。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. 天父啊，求你祝福我们今天所聆听的这个神的话语， Memberi untuk memberkati. 就是我们赐予为要带来祝福。 Biarlah kami mau memiliki hati yang tulus, 但愿我们拥有一个单纯的心， hati yang rela, 一个单纯甘心奉献的心， sehingga kami bisa memberi seutuhnya. 好让我们可以完整的奉献， Baru disitulah ya Bapa menjadi berkat bagi banyak orang. 就是让从其中那个让这些神迹能够成为动人的祝福， Bahkan berlebih-lebih. 甚至于多多有余。 Bapa, itulah yang Engkau ingin ajarkan buat kami. 这也是今天你所要教导给我们的功课， Membuat kami mau mengoreksi diri kami. 教导我们，叫我们审查自己。 Kalau kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang, 就是我们要成为多人的祝福。 sudahkah kami tulus hati? 是否我们有单纯的心呢？ Sudahkah kami rela memberi seutuhnya? 是否我们拥有一个愿意完整的奉献的 Kami 心？ tidak mau hitung-hitungan kepada 我们 Tuhan. 不要以你斤斤计较， Karena Tuhan sudah memberi lebih dari semuanya. 因为你所给我们的超过一切的一切， Tidak mungkin ya Bapa kami berhitung kepadamu. 我们不可能跟你斤斤计较， Karena pemberianmu penuh dengan anugerah yang berlimpah. 因为你的赐予呢超过你丰富的恩典。 Kami mau tulus. 我们要单纯在你面 Kami 前， mau beri seutuhnya. 我们要完整的奉献， Karena kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. 因为我们很盼望可以成为多人的祝福。 Dengar doa kami. 求你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的圣名祷告， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada liturgis. 我们交给竹林弟兄。 Mari jemaat Tuhan kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita mau memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui
transfer kepada rekening yang telah tertera di layar Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya, dan saat kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah, Bapak Ibu bisa memberikannya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian bagi Yesus Tuhanku. Satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan ya Tuhan untuk meresponi akan kebaikan Tuhan, akan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami memberi kepada orang lain ataupun kepada Tuhan, bukan motivasi untuk kami dibalaskan motivasi yang keliru ya Tuhan. Biarlah kami memberi dengan tulus, karena Engkau ya Tuhan telah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu ya Tuhan di atas kayu salib itu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami memberi dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Bapak, kami menyerahkan ya Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah kami ya Tuhan, hidup kami terus ada sukacita, biar kami terus bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Berita Gembala oleh Musa. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu kedua kita jalani di bulan Juli ini. Saya tidak tahu lagi saudara harus berbicara apa, tetapi yang jelas kalau nanti kita sudah berkesempatan untuk ibadah secara konvensional, kami akan memberikan kabar kepada jemaat sekalian yang tentu nanti kami akan sebarkan lewat video pengumuman. Mungkin melalui doa online ataupun juga melalui ibadah online di bulan ke-7 ini. Saudara, kiranya kita semua boleh terus mengikuti anjuran pemerintah, menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona ini semakin landai dan akhirnya bisa diselesaikan di negara kita, khususnya juga di Surabaya. Demikian saudara warta kita, mari kita lebih dahulu masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami menyerahkan secara khusus untuk perjuangan dari para medis, khususnya ahli-ahli virus, untuk menemukan vaksin, untuk menemukan obat-obat yang baik untuk menolong orang-orang yang terpapar infeksi virus ini. Sertailah ya Bapa, bahkan perjuangan dari para medis yang merawat pasien-pasien COVID-19 yang juga cukup banyak yang terpapar. Tuhan kasihanilah mereka.
Mohon belas kasihan-Mu Bapa supaya vaksin dan obat-obatan bisa ditemukan tidak lama lagi. Kami mau berdoa juga untuk masyarakat, khususnya kami berdoa untuk Surabaya, agar mereka mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk tidak mempermainkan sakit penyakit ini yang sangat cepat menular, yang membuat tubuh setiap orang bisa terkena, terpapar. Bahkan kalau kondisinya lemah ya Bapa, bisa berbahaya bagi nyawa masing-masing. Tolonglah ya Bapa untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menjaga imunitas tubuh masing-masing. Biar dengan demikian ya Bapa, penyebaran virus ini khususnya di kota Surabaya dan Jawa Timur akan semakin melandai dan akhirnya selesai. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa supaya kami boleh beribadah kembali di gereja. Kami mau berdoa menyerahkan juga, tak lupa ya Bapa, untuk Yayasan Gema Kasih Yobel yang ada di Sinode GKY. Bersyukur untuk Gema Kasih Yobel, yayasan ini yang berbeban untuk menolong anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan. Sehingga di kota Singkawang, Lubuk Linggau dan Kupang telah berdiri sekolah Yobel untuk menolong anak-anak yang tidak bisa sekolah. Bapa, sertailah yayasan ini, sertailah para guru yang mengajar. Begitu pula adanya panti asuhan dan juga bimbingan belajar. Yang ada bimbingan belajar di Banyumas, panti asuhan yang ada di Kebayoran. Bapak, Engkau pimpin dan sertai sehingga semua anak-anak yang ada di bawah bimbingan, didikan, asuhan dari Yayasan Gema Kasih Yobel boleh betul-betul dipersiapkan menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah ya Bapa, dengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. Bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.